Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Ustazah ni tergodik-godik ni. Tergodik-godik bukan tergedik-gedik. Nak send ni tak boleh, tak tahu pasal apa. Saya tak boleh komen. Tiga kali dah hantar. Kak Yanti, tolong. Kenapa tak boleh komen saya ni? Waalaikumsalam. Siapakah? Tak boleh komen. Nak masukkan nak pinkan benda baru. Itulah daripada tadi terkial-kial. Awak tak boleh komen. Tak boleh komen, maka tak boleh nak pin. Guana. Allahumma salli wa sallim. Anda pun baca pin. Why? Tak keluar komen saya. Kenapa? Send. Tak keluar. Kenapa? Peliknya. Saya nak tulis kat ruang komen, nak pinkan. Sebab nak habak dah. Korban dah habis. Cannot. Orang pun dah semakin ramai, so saya minta maaf. Kenapa tak boleh Ustazah Bibil seorang-seorang. Peliknya. Kejap saya cuba. Ya Rasulullah salam alaihi. Sekejap kita dengar. Ustazah cuba komen pakai handphone lain. Tulis pakai handphone lain. Ataupun WhatsApp komen tu agak balik. Macam tu. Kak Yanti dah maklum kat saya. Ustazah, sekejap sahabat-sahabat. Geram ni kalau cuba sesuatu tak dapat ni, nak bagi dapat juga. Mana saya punya live hari ni? Allahumma salli ala Muhammad. Isi korban kan ada. Tengok Ustazah pok-pek dalam live ni. Sekejap sahabat-sahabat. Saya cuba komen kat sini.
pula. Tak boleh. Tak boleh juga Kak Yanti. Ayo. Peliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru boleh. Ya Allah ya Tuhan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf. Janji pukul 7. Lepas tu hantar notis sebelum 7.30. Terang je lah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas subuh saya mengaji atas tilam. Saya tak berapa nak rasa ni sangat duduk atas kerusi. Letakkan bantal kat belakang, sandar duduk atas tilam. So bila duduk atas tilam agaknya jadi macam mana? Kan tutup Quran sekejap, letak kat meja. Kan letak sebelum lipat telekong tu nak letak kepala dekat atas bantal. Qalu inna lillah. 7-5 minit terjaga, bangkit kalang kabut macam tu, pening kepala. Padahal rasanya tak sampai 10 minit terlelap tu. Memang terlelap sungguh lah tu. Lepas tu dah bangun terkejut macam tu, pening kepala, kena turun bawah, dapatkan air panas. Bila dah turun bawah, dah jumpa kerja, meja bersepah kena kemas. Aduh, Masya Allah, Tabarakallah. Naik atas, balik, iPad pula tak boleh nak copy apa semua, tak boleh nak komen. Alhamdulillah, saya minta maaf atas kelewatan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya pun tak boleh nak lewat-lewat sangat masa saya disusun pap gitu. Ni nak settlekan beberapa kerja, lepas tu nak bekerja ke surau Al-Falahiyah. Ada orang kampung pasir. Kampung pasir ni kampungnya Jin Samsudin. Jin Samsudin tu arwah dah ke? Tak tahu, tak ingat. Tapi rumah dia, rumah Jin Samsudin, Ustazah masuk kat dalam tu. Ada rumah toke kopi hang tua. Hebat kan kampung tu. Kampung lama lah dekat KL ni, sahabat-sahabat. So siapa yang dekat bolehlah pergi. Kita belajar asas fardu ain je kat situ. Muslimat sahaja. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya nak menyapa Eli Rose. Eli Rose kata tak apa Ustazah, kami setia menanti. Allahu Akbar. Sebab rasa macam pertama kali sebut nama tu. Saudah Ibu Syaz, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Hanisa Syafi'i tak perlu minta maaf. Kalau dah janji tak tunai, kena minta maaf. Nurzaliza Zayadi. Sedapnya nama ni, Nurzaliza Zayadi. Bibi Ija, Masya Allah. Yati Harun. Ya, orang-orang yang dah biasa disebut jangan kecil hati. Saya suka pula nama baru muncul. Yati Harun. Jufia Miswar. Romna Mansuri. Ya Allah, Kak rindunya, I miss you. Masya Allah, orang Singapura ni. Rosnah Sulaiman. Siti Nasurafiha. Senyum dulu kan, sebab tajuk senyum hari ni.
Tajuk hari ni best sahabat, ajak suami-suami anda berada di sisi. InsyaAllah Ustazah tak hyper sangat macam semalam. Sekian dimaklumkan. Nur Ain Mahfuz, Intan Abdul Hakim, Masya Allah. Roza Syahri, terima kasih 50 Ustaz. Wan Faiza, Wawa Azia. Dia jadi berbalam-balam. Tengok kita macam terkejut. Wawa Azia, Nur Laili Ramli, Mariam Husin, Hasnah Abdul Rahman, Asia Husin. Tadi Mariam Husin ni Asia Husin. Khairul Syifa. Terlebih rehat dah Khairul Syifa, Masya Allah. Ni mengajar ni adalah rehat bagi saya ya. Sekian dimaklumkan. Faridah Mokhtar, Siti Aisyah binti Syafi'i. Sebenarnya ada nama Ummu Afan Kalisha, Habibah Rasul, semua ada ni, tapi saja je nak skip nama mereka. Hendon Ismail. Kali ni serius. Selalunya tak skip pun. Selalunya terus je sebut. Ina Yaakob, Maksudi FU, apa khabar, apa khabar? Alidah Uthman, Asyah Sa'ad, Rosnah Nurdin. Dia kata suara Ustazah slow, sahabat-sahabat lain okey ke? Alah, macam-macam lah pula iPad ni, dah lambat. Nak kena babak ni. Rafizah Muhammad Noh, Maria Mariah, Wan Hasnah, Hadizah Zuki pun orang baru ni. Mungkin dia pegang kadang-kadang. Ustazah, saya bukan orang baru, tapi saya selalu ada, cuma saya tak komen je. Poji FD, Poji kan, GIE kan, tak kau nak sebut Pogi pula. Syam Sabar, Masya Allah. Sihat je Cik Rodia, Alhamdulillah. Sulaiman Miswan, Ida Ghazali, Masya Allah. Rohana Ana, Allahu Akbar, Masya Allah. Zaitun Harun, Alaikumussalam. tak skip Sri Rohayu, tak skip. Okey, macam mana suara saya slow sangat ke? Sebab ramai pula yang komen suara slow sangat. Siti Aminah, Cik Ustazah, Ustaz saja, Ustazah bukan Ustaz. Roziah Arifin, Amin, Bonda Rohana Saleh, Fazlina Sa'ad, Zaliha Muhammad Alwi. Tak sebut nama sejewa sini ya, terus umur reda. K Kamil, Masya Allah, sedap-sedap nama. Sarwati Ishak. Saya nak pergi Singapura sangat-sangat Kak Romna, tapi ada beberapa prosedur yang saya tak boleh melepasi untuk bawa grup. Saya pergi berdua-duaan dengan Ustaz, bolehlah. Ustaz pula dah nak out station lagi, kan? Kak Hajar Aziz kata Alusta okey. Jamilah Bacuk kata slow. Macam mana saya nak tolong Subhanallah. Sebenarnya saya punya volume ni dah sangat kuat dah. Sangat kuat. Tak percaya saya nak tunjuk dekat sahabat tim khidmat saya. Sekejap So apa lagi silapnya? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Mic tertutup, Kak Yanti kata. Macam mana pula boleh mic tertutup? Sekejap, kita angkat iPad ni. Baru saya nampak. Dia punya speaker ni. Cuba kita terbalikkan iPad ni, boleh tak? Kau terbalikkan, kamera jadi macam mana? Ya Allah, muka jadi gerabak. Rotate your phone. Tak boleh, cannot. Korang bertabah sekejap Sebab betul lah, dia punya speaker ni tertutup dekat kaki stand ni. Macam-macam lah pulaknya. Sat hati ni. Sekejap, mari kita bagi dia tinggik dekat atas mendalah ni pula. Patut orang cakap slow. Saya baru nampak dia punya tab ni punya speaker. Sekejap anda jangan tengok dulu. Anda kena kalihkan handphone ke tidak. Anda pening saya bawa anda ke sana sini. Saya tengah mengusahakan sesuatu, tapi rasanya memang tak boleh ni. Tak boleh. Dia punya speaker tu kat sahabat tim khidmat ada Kak Nazar dengan Kak Yanti ni. Dia macam gini. Macam mana pula nak tunjuk dah.
apa ni, kaki tab tu kat sini. Lepas tu atas ni speaker dia betul-betul merapat kat sini. Faham tak? iPad ni. Macam mana pula nak buat? Okey, kita testing Okey, cuba kalau saya pegang iPad ni macam ni, anda dengar kuat ke tidak? Okey, Nur Aida, silakan. Saya Haziza Alias kata suara okey je. Kota Baru okey, suara jelas. Sekejap saya nak ambil mikrofon ke? iPad ni tak boleh pakai mikrofon. Oh, sekejap saya pakai mikrofon. Sekejap Dah lambat startnya. Selesai. Okay. Testing. Tes. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demi anda, tak pernah Ustazah kalau kat rumah pakai mic macam ni. Demi anda, saya pun pakai mikrofon. Adakah suara semakin okey? Ustazah balik speaker. Bila Ustazah balik speaker, apa tu? Keluar okey, suara jelas. Okey, saya rasa insya-Allah semakin okey Kak Yanti, makin clear Okey lah. Bila saya pakai iPad, maknanya saya kena pakai ni, apa namanya ni, mikrofon. Okey, alhamdulillah. Penat. Aimah Syarimah kata Sabak pernah melaporkan bahawa audio dan visual terbaik. Alhamdulillah. Okey, Kak Nazatul Naina kata alhamdulillah kuat elok macam duduk berdepan. Maka dengan ini diumumkan, jiwa. Bila pakai iPad, Ustazah kena pakai mic sebab mic tu lubang dia kat atas. Bukan lubang dia pula. iPad tu lubang dia kat atas, speaker dia kat bawah. Kalau pakai Samsung Tab, dia punya speaker tang tepi. Gitu. Kalau pakai handphone pula, speaker dia kat bawah. Tapi sebab tak pakai stand, okey. Macam-macam kan? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa bahagia, seronok sangat hari ni sebab nak berkongsi dengan anda. Sedar tak sedar dekat pukul 8 dah. Dekat pukul 8. Dah pukul 8 dah pun sebenarnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apalah. Mana yang okey, boleh teruskan. Mana yang tak okey, boleh dengar ulang siar. Sebenarnya saya yang tak okey sebab saya nak kena bersiap ke kuliah. Tapi kita buat dia, kita yang atur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keberkatan waktu, maka dapatlah kita buat semua yang baik-baik. Bismillah, start engine. Okey. Awal setiap pertemuan dengan senyuman. Bab 255. Masya Allah. Sebut senyuman pun kita dah rasa macam nak sengih-sengih dah. Salah satu cara untuk memberikan kesan penampilan dan sambutan yang baik lagi indah adalah senyuman seorang isteri kepada suaminya atau suami kepada isterinya. Sahabat, kesan senyum ni memang besar. Patutlah kita sambung sikit. Senyuman itu adalah sebuah pernyataan awal untuk sebuah kesepakatan dan harmoni. Tolong betulkan nawa itu bila kita mengaji. Untuk apakah hidup ini? Untuk kesepakatan dan harmoni. Untuk kesepakatan dan harmoni. So, apa saja yang boleh membantu kita hidup semakin sepakat, apa saja yang boleh membantu hidup kita semakin harmoni, lakukan.
Apa saja sahabat-sahabat dirahmati Allah yang membikin ketidaksepakatan, ketidakharmonian, walaupun kita suka, tinggalkan. Sebab nafsu suka benda-benda macam tu. Iblis duk bisik kan, kau dah tak payah nak sepakat-sepakat dengan orang lain dah. Kau dah memiliki segala-galanya. Kau duk seorang pun boleh. Kau tak payah bergantung pada mak ayah kau pun okey. Apa perlunya suami? Suami kau tu kerja pun tidak. Kalau kerja pun tidak, memang nak kena dah mula dah Ustazah Zain nak hyper. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam ada orang cakap, Ustazah hyper sangat hari ni kata kan. Okey sahabat-sahabat, sekarang nak sopan-sopan sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya suami memanglah Allah suruh bertanggungjawab untuk menafkahi. Macam mana nak menafkahi kalau hanya tidur sepanjang hari, memilih untuk tidak bekerja? Dah abang kata abang kena berhenti kerja. Abang mana ada kerja? Memanglah tak ada kerja abang kalau kau tak mencari kerja. Kerja di luar yang dapat gaji bulan-bulan kau tak ada, tak dapat, diberhentikan sementara je. Kau buatlah kerja lain. Okey, duduk dekat rumah, aduh sian bini aku pun bekerja. Disebabkan bini aku bekerja, pos aku ni berkulat. Dah bertahun dah, bukan berhari, aku tak pernah bersihkan. Dua-dua sibuk, maka aku tak ada kerja, aku nak bersihkan lah. Bersihkanlah kita. Isteri balik tengok pos berkilat. Abang, agaknya rasa macam mana? Isteri pasti dengan senyuman, walaupun hari-hari lain isteri tak mampu nak senyum balik kerja. Begitu. Cari kerja sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kadang-kadang menyalahkan, siapa suruh bos abang tu berhentikan kerja? Abang cuma ada kelulusan macam tu je, abang nak kerja apa lagi? Ya Allah, ya Rasulullah, kasihanilah lelaki-lelaki yang macam ni ya Allah. Kan sebab kerja tu bukan maksud yang dapat gaji hujung bulan saja. Kerja tu memberi kegembiraan kepada isteri juga adalah kerjamu, tanggungjawabmu. Ni yang faham kalau kerja tu mesti bayar gaji. Asal kerja je mesti bayar gaji. Silaplah sahabat-sahabat. Tapi betul juga letiran isteri. Kalau okey, abang nak dengar cakap Ustazah Zaid, abang tak kerja tapi abang bersihkan posh sampai berkilat, abang tolong lipat kain, boleh juga. Tapi tengoklah pula keuangan kita bagaimana. Kalau hanya seorang yang bekerja, mampukah nak bayar yuran anak-anak yang semakin membesar? Itu patut duduk berbincang semuanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanallah. Jadi, senyuman itu adalah sebuah pernyataan awal untuk sebuah kesepakatan dan harmoni. Isteri tadi balik, nampak pos berkilat setelah bertahun-tahun berkulat. Dia pun terpisat-pisat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masuk ke dalam rumah. Amboi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, senyum sang isteri. Tiba-tiba isterinya pula, abang, dengan senyum. Buang tabiat, macam tu. Ya Allah, isterinya pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan cakap suami yang tak pernah tolong bersihkan pos kereta tu, tiba-tiba bagi berkilat, kita kata buang tabiat. Alhamdulillah, suamiku tak bekerja seminggu dah kena berhenti kerja. Kita doa dengan kebaikan sahabat. Lepas tu bila nampak macam buang tabiat sikit suami tu, lebihkan senyuman. Saya bersyukur kepada Allah, setelah 30 tahun berkahwin, inilah pertama kali abang kilatkan pos kereta kita. Ya Allah abang, malam ni saya nak masak special hadiah kepada abang yang telah membersihkan pos kereta kita. Jangan bila nampak suami tu bertukar jadi lain sikit, buang tabiat. Lagi berapa hari je bang, nak menuju ke penghujung hayat. Cepatlah bertaubat, abang tu banyak buat silap. La ilaha illallah. Kan sahabat-sahabat, akhirnya orang nak jadi baik, tersontot kebaikan itu. Faham tak tersontot tu apa? Dia berazam, ya Allah, selagi aku tak dapat kerja, hari-hari aku nak tolong isteri aku. Hari ni aku kilatkan pos kereta, besok aku nak susun baju-baju dalam almari, tulat aku nak bersihkan bahagian dapur pula. Dengan kebaikan-kebaikan itu, balik isterinya senyum. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan dia sepanjang dia buat kerja untuk menggembirakan isteri tu, ya Allah, mudahkanlah urusan aku nak cari kerja baru ni ya Allah. Rezeki bukan kat situ aja ya Allah, mesti ada kat mana-mana. Ini orang lelaki contoh. Bila kita sedang buat kebaikan, tolong niat yang baik-baik. Walaupun kebaikan yang kita buat tu, aku cuci pos kereta ni, bini aku bukan balik belikan aku makanan sedap pun.
Kan contoh, jangan dalam buat baik tu kita bersangka buruk. Dalam buat baik, ustazah sahabat dirahmati Allah nak cerita, bila malam hari qiyamul lail, kita bukan larat nak buat tahajud 18 rakaat. Kalau kita buat 2 rakaat pun dalam sujud kita tu, ya Allah, tahajud ni kau suka malam-malam ya Allah, saat orang lain sedang tidur berdengkur. Kau tahu betapa teringinnya aku nak begitu begini, betapa naknya aku ya Allah. Doa kebaikan sambil kita tersandar zikir-zikir tu. Ada orang lidahnya berzikir, tapi hatinya geramnya aku dengan dia, ya Allah, pergi kejar ni, kalau tak balik pun tak apa, mampus pun tak apa. Astaghfirullahalazim. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tersontot. Ruqyah justru bukan tersontok. Sontok tu lain dah. Okey. Kerana kata Nabi SAW, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berapa kali Jumaat lagi nak hidup? Ya, Baiti Abdullah, ya Allah. Hai, sedih kan? Kita bila disindir di Perlis, saya kan sahabat paling saya ingat masa saya kursus kahwin dululah, 20 tahun dulu kan sahabat. Kursus kahwin, saya suka ustaz tu cakap, orang lelaki ni jangan dicabar-cabar. Dia elok je pergi kerja, overtime, part time, segala time ada kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia malas lah nak tunjuk kat isteri dia yang dia menyusahkan dirinya untuk cari lebih untuk keluarga dia. Lepas tu balik, halah abang ni kerja part time ke apa, entah-entah dah ada orang lain, entah-entah pergi rumah orang lain, entah-entah dah ada cawangan lain. Kawan tu tak buat. Ustaz tu kata kan masa tu ustazah sopan je dengan kursus kahwin. Ustaz kat meja ujung sana, ustazah kat sini, kat tepi dinding. Ingat lagi catat nota kan, mana ada handphone. Lepas tu kan dia kata apa, jangan dicabar-cabar, kan, payah sangat, kahwin aje lah dengan betina tu. Astaghfirullahalazim bahasanya kan. Ustaz tu bagi contoh macam tu. Ustazah letak pensel catat nota. Betul juga ustaz ni cakap macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dicabar-cabar. Jadi mereka ni sikapnya, bukan semua sahabat-sahabat, kebanyakan, bila dicabar-cabar, aku tak buat kau kata aku buat, aku tak buat kau kata buat, aku buat je lah, tengok macam mana. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan Jadi bila kita buat baik, tiba respon dia, orang kata, halang kau ni buang tabiat, aku rasa kau ni lagi berapa kali Jumaat je. Kita nak lawan dengan apa lagi? Senyum. Kerana senyum ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bertuahlah ustazah kalau dapat suami macam gini. Suami yang mana yang basuh pos kereta tadi tu kan? Ustazah, kadang-kadang terlepas kata juga ustazah, suami ada egonya. Kita dah minta maaf pun dia buat dek je. Ya, perasaan macam ni sahabat. Saya tak nampak siapa yang komen tadi. Kita dah minta maaf ustazah, tapi dia buat dek je kerana egonya. Muslimat, kita pun ada ego. Jangan nafikan, kita pun ada ego. Okey, kalau kita cakap kita dah minta maaf tapi dia buat dek je, adakah kita buat keputusan untuk kita tidak minta maaf lagi lepas ni? Hari dah jadi tajuk kursus rumah tangga pula kan? Sahabat, adakah kita buat keputusan lantak lah, aku minta maaf pun kau buat dek je, baik tak payah. Baik aku minta maaf dekat kucing, ada juga dia miau kan. Tak maaf kucing, Hakak balik lambat tadi, Hakak baru nak bagi kau makan, mesti kau laparkan kucing. Tak maaf kucing, miau. Cakap dengan kucing lagi bagus Zaza. Cakap minta maaf kat laki saya, tak adanya dia nak cakap okey lah abang maafkan ke, buat dek je. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba bagi tahu kat Ustazah siapa yang menonton dengan suami. Bagus ni tajuk ni kita tonton dengan suami sahabat. Kerana apa kita nak sebut? Kita minta maaf tu, akal kita dah menterjemahkan baik ke tak baik. Itu benda baik. So teruskanlah basuh pinggan, dah minta maaf ya Allah. Itu maksud Ustazah mengadu ke Allah. Dah minta maaf ya Allah, tapi dah memang perangai dia macam tu, dia buat dek je ya Allah. Kita cuba lagi. Masya Allah sahabat, kalau kita baca kisahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia nak minta maaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam orang bertawaf keliling kat Rasulullah. Kita gambarkan, maafkan kami. Pernah tak buat lawak macam tu dengan suami? Tawaf, suami tengah jadi Kaabah kat tengah-tengah tu sahabat-sahabat. Nanti ada pula orang marah Ustazah cakap macam ni, Ustazah ni apa ceramah suami jadi Kaabah? Ingat Kaabah tu bukan Tuhan. Ustazah bagi perumpamaan. Kaabah tu kita bertawaf, kita jangan rasa Kaabah tu Tuhan. Sebab tu bila meminta depan Kaabah tu, kemain menangis-nangis. Bila balik kat Malaysia meminta tak nak nangis langsung pun.
Kita kena bersungguh-sungguh berdoa macam kita berada di hadapan Kaabah. Bila kita tak berada di hadapan Kaabah, kita juga disuruh bersungguh-sungguh dalam berdoa. Banyak orang tersilap. Ustazah selalu je, bang, awak duduk kat tengah-tengah macam Kaabah ni. Kan maksud bukan, bang, apa pasal duduk kat tengah-tengah macam Allah ni? Kita tak boleh memacamkan Allah dengan apa-apa. Duduk kat tengah-tengah macam Kaabah ni. Sayyidatina Aisyah keliling Rasulullah. Keliling. Saya kata, ya Allah, sweetnya suasana itu ibarat mungkin kalau saya lah buat lawak dengan ustaz, maafkan kami. So sambil dia duduk keliling tu, mesti Rasulullah SAW tersenyum. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mesti tersenyum suami sebab lucu tindakan Aisyah tu. Dia minta maaf sekali tak dilayan, minta maaf 2 kali. Lah mungkin dia bertawaf. Risau juga nak cakap ni, nanti orang kata kita ngajar ajaran sesat, tawaf keliling suami kan. Tak ada peristiwa macam tu. Tapi pelbagaikanlah. Jangan pula kita terus nak tiru, okey ustazah, lepas ni kalau suami saya marah, saya nak bertawaf mengelilingi suami macam Aisyah buat. Hampa janganlah buat hal pula kalau dah tahu suami kita tak suka macam tu. Saya selalu kata, kita dah bertahun-tahun hidup dengan suami, tolong belajar seni rumah tangga. Seninya apa sahabat? Hanya kita yang kenal karakter suami kita. Suami yang mendengar, tolong, anda takkan tak kenal lagi isteri macam mana. Macam mana, apa yang mengundang rajuknya. Waktu mana orang lelaki selalu cakap, ni aku rasa bini aku tengah bulan mengambang ni, sebab tu bayar aku start motor pergi kedai mamak. Kalau aku duduk kat rumah, memang habis aku kena fire. Kita dah kenal sahabat-sahabat dirahmati Allah. So belajar seni. Minta maaf, saat kita minta maaf tu kita sedang buat baik. Dia buat dek ke, dia tak kisah dengan kita, kita terus buat baik itu sambil kita niat yang baik-baik. Percayalah hasilnya akan baik. Tapi kalau lantak dia lah, ustazah saya buat baik, dia langsung tak nak buat baik. Allah kan yang suruh kita buat baik walaupun saat orang lain tak buat baik kat kita. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul. Yang tak ada suami, yang suami dah meninggal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan left. Alah, ni cerita pasal suami pula, aku dah tak ada suami. Tak. Anda dihantar oleh Allah untuk mendengar kuliah seperti ini, untuk menjadi duta anak menantu. Kita nak nasihat jiran tetangga, kawan-kawan, menulis kat Facebook, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah. Auni Irdina kata suami tak ada ustazah, dia di rumah belah sana. Okey, faham? Hangpa yang ada suami dekat rumah tu, tolonglah tengok sahabat kita ni, suami tak ada ustazah, dia di rumah sebelah sana. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita, alamak, sebelum dia pergi sebelah sana dan ada sebelah sana, baik aku kena layan sungguhlah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan macam itulah. Jadi kita nak sebut ini hal si isteri je ustazah nak kena mengalah kat suami lah. Janganlah stres sangat. Ini kan memang tajuk yang kena. Nanti dalam bab-bab suami pun banyak teguran-teguran untuk mereka, sahabat-sahabat. Kita ni semalam baru belajar isteri adalah botol. Kami dalam tim khidmat buat gelak je. Botol? Kenapa kita ni macam botol pula? Bang, gumuk macam botol ke kita? Masya Allah, sahabat-sahabat. Terus buat baik, sahabat. Ini kadang-kadang kita berhenti buat baik semata-mata orang buat dek. Kita lupa yang saat itu kita sombong. Apa sombongnya kita? Kita lupa dengan Allah yang memerhatikan baik kita tu. Sebab kita sibuk nak perhatian makhluk yang nak tengok kebaikan kita. Dia tak puji pun baik kita, ustazah. Memang emosi nalurinya manusia suka dipuji. Tapi kalau kita tak dapat macam tu, sahabat, kita nak mengeji siapa lagi? Kita nak meraih puji siapa lagi? Betul, Hamidah Saad dah faham nak pujuk suami macam mana, dah bersama selama 37 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, sahabat-sahabat tu lah. Jadi kita nak sebut tak acik mendengar jadi pelajaran orang sekeliling. Kan Cik Rodiah Syarif, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Kata Nabi SAW, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini kan kita tak nak sebut sebagai hadis. Banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah, kata-kata pepatah Arab menyatakan, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Masya Allah. Ustazah, saya senyum, dia buat bodoh je. Akak senyum dengan siapa? Senyum dengan suami lah. Tak apakah. Senyum dengan suami pahala, walaupun suami tak membalas senyuman.
Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Senyum dengan sedara. Sedara apa? Adik-beradik kita. Kita bertandang ke rumah sepupu sepapat kita. Senyuman tu dapat sedekah. Kita sidai kain, jiran sebelah rumah pun sidai kain, kita senyum kat dia sedekah. Tapi tiba seorang wanita nak senyum kepada lelaki yang tak ada kena mengena dengan dia. Kan sengih macam kerang busuk. Sengihnya melerit sambil lembik-lembik tengkok, sambil cakapnya selembut kap, sawadi kap. Semalam kita dah belajar kan sahabat-sahabat. Abang duduk sorang-sorang ke kat rumah. Isteri asyik outstation je. Tengah hari siapa yang masak untuk abang? Kita kan tengah sedekah ini. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, tengah hari pi hantar. Dah tahu bini orang tu tak ada. Pi senyum lebih-lebih. Suami kita kat rumah diintai dekat langsir ke langsiak. Intai. Wah, dia boleh senyum dekat suami orang sebelah. Kat aku dah 3 minggu tak senyum. Senyuman anda ketika itu menjadi satu dosa, wahai wanita. Sebab apa? Sebab kita tahu situasi itu sangat tak selamat untuk kita mulakan senyum. Daripada kita nak faham senyuman di hadapan saudaramu adalah sedekah, kita tahu dia tengah keseorangan. Kita tahu dia seorang pakcik yang nakal. Kita tahu dia pernah nak ngorat kita ketika suami kita tak ada. Faham ya sahabat-sahabat? Tapi kalau jiran yang memang dah baik, suami kita tahu kebaikannya, isteri dia pun ada di sisi. Basuh kereta sama-sama jiran kita tu, isteri dengan suami sama-sama dekat depan. Kita dah sengih kat isteri dia, tak salah lah kita sengih kat suami dia. Sebab isterinya dekat situ, takkan kita sengih kat, senyum kat suami isteri dia. Akak sihat, bla 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 bla. Lepas tu pandang suami dia, garang je muka kan, pelik. Macam mana nak cakap sahabat? Kena tengok situasi. Jadi senyumanmu di hadapan saudaramu, kita sambut suami depan pintu dengan senyuman. Ada lagi ke bak kata Ustaz Azwar? Ada lagi ke? Macam gitu. Ataupun kan kita tak sedar, abang dah balik, senyum. Walaupun saat itu kita tengah geram sakit hati. Subhanallah sahabat-sahabat, senyuman itu adalah sedekah. Subhanallah. Jadi apabila kita sebut cik tahun bulan 1 dipanggil lahir dan tak dapat nak pegang menyuruh suami lagi, Allah hidup pasuh. Masya Allah, Masya Allah. Jaga akhlak kita bila suami tak ada di rumah. Betul? Senyum itu sedekah. Baik, kita ambil lagi. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang yang suka tertawa dan tersenyum. Tapi ingat, tertawanya Rasulullah bukan menilai-nilai, berdekah-dekah. Bukan sahabat-sahabat. Masya Allah kan. Sampai kan ada riwayat apabila Nabi tu ketawa, orang faham, oh Nabi sedang ketawa. Macam mana orang kata Nabi ketawa? Dia senyum sambil nampak gigi. Itu ketawa. Kita kata, ya Allah, Nabi ni kalau senyum, senyum tak nampak gigi. Tapi bila dia senyum sambil nampak gigi, sahabat kata itulah ketawanya Nabi. Kita, what? Maknanya Nabi tak ada wah gelak, tak ada. Kalau Nabi senyum nampak gigi, itulah ketawanya Nabi. Kalau keluar bunyi pun macam kita kan, biasa je kita gelak. Jangan sampai rumah sebelah. Betul Kak Yanti Hamid. Jangan suka apa Kak Yanti? Allahu Akbar, Allah Masya. Betul lah macam tu. Kita kan suami dia datang hantar barang je kat rumah kita. Kau kerja Grab sekarang? Awak kerja Grab ke sekarang? Awak bukan suami si Pulan tu ke? Ya Allah, dia punya sembang lembik tengkuk. Kawan tu nak hantar barang tempat lain, tak payah duk tegak sangat sampai senyum melirik-lirik gitu. Sekian dimaklumkan. Masya Allah, Murtini Kasmin 14 Jun. Suami baru tinggalkan saya 14 Jun. Maknanya Murtini Kasmin suami baru meninggal 14 Jun. Tarikh saya pergi ke Kedah baru ni, hari ni baru 18 Jun. Ke tahun bila tu? Allahu Akbar. Kalau baru je lagi kita ucapkan takziah. Sahabat, takziah ni pun dalam Islam ada aturan dia. Kalau lebih 3 hari kita mengucapkan takziah, kita tengok keadaan orang tu. Kalau orang tu jenis contoh macam kita, Kak, saya baru tahu suami akak meninggal tahun lepas, takziah tiba-tiba jenis kawan kita macam ni, janganlah sebut lagi, saya dah tak tahan lah. Ustazah sebutnya lagi, saya syahdu lagi, saya tak boleh lah Ustazah, tak boleh nak teruskan hidup. Kita sebab tu ya, Islam ni kan, ya Allah, dia jaga kita semua sahabat-sahabat. Sangat.
Okey, faham. Ada orang yang memang kita tak boleh takziah kat dia lebih 3 hari. Sebab dah 3 hari tu dia dah boleh kawal, dah tenang, aku redha ya Allah, dah tiba ajal dia ya Allah. Daripada dia sakit berpanjangan, biar dia meninggal dunia, mudah-mudahan dia pergi dengan keadaan yang baik. Kau terima roh suami aku dengan baik. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia 3 hari tu dia insya-Allah dah boleh tenang sikit. Tiba-tiba kita datang pada hari ke-30. Takziah kan, kita cerita dulu arwah tu baik dengan kita. Hati-hati tengok keadaan orang tu macam mana. Bila kita start dia cerita, mata dia bergenang-genang tak selesa. Ya Allah, saya minta maaf kak, saya nak cerita benda yang memang suami akak baik. Ya Ustazah, tapi saya tak boleh lah bila orang cerita kebaikan dia, saya tak. Okey, saya stop. Okey, kita tukar topik lain. Sebab kalau takziah kita tu mengundang lagi sedihnya, elakkan. Sahabat, cukuplah kita datang hari pertama kematian, kedua, ketiga kematian. Sebab manusia ni tak sama. Jadi kita belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita belajar kena pelbagai. Oh okey, aku susah dengan manusia ni sahabat. Ada orang A macam ni, ada orang B macam ni, ada orang C macam ni. Kan? Ada orang okey je kalau ustazah dia terhyper sikit. Ada orang dia left group terus. Aku tak boleh belajar dengan ustazah macam tak apa-apa, entah kejap jadi Siam, kejap jadi Thailand kan. Tak apa, jangan kecil hati sebab memang ada manusia macam tu. Hampa nak pusing kepala orang semua sama dengan kita, tak boleh. So kita kena berlapang dada sahabat. Ini jenis orang macam ni, ini jenis orang macam ni. Aku ni jenis macam mana pula? Kalau orang buat gitu dekat aku macam mana pula? Kan kita macam tu, masya-Allah. Manakala mengenai pertemuan itu harus diawali dengan salam. Kan senyum, bagi salam. Itu keindahan Islam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, 14 Jun 2002 lepas 8 bulan jadi isterinya. Oh, Masya Allah. Faham Murtini Kasimin. InsyaAllah sempat khidmat sekejap kepada suami. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan InsyaAllah kepada almarhum tersebut. Amin. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Maka apabila kamu memasuki satu rumah daripada rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang bererti kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan daripada sisi Allah, yang diberi barakah lagi baik. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beri salam. Sahabat, tanpa ilmu, ada orang kata membazir masa bagi salam dekat rumah. Dah rumah kita, buat apa nak bagi salam? La ilaha illallah. Sahabat, bila kita masuk dalam rumah kita sendiri, contoh, Assalamualaikum, anak kita ucap salam. Bila kita masuk bagi salam, anak kita sibuk dengan gadget, Mama bagi salam ni sayang, dengar ke tidak? Kan? Dengar, jawab dalam hati. Lah tak bolehlah macam tu. Mama bagi salam kat mulut, jawablah salam tu di mulut, supaya kita ada respon. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut, Mama nanti boleh bersangka-sangka sampai hati tak jawab salam. Mama bagi salam ni. So bila kita nak menjawab salam, kita jawab kerana itu adalah kewajipan. Kita memberi salam walaupun masuk ke dalam rumah sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Allah. Dia kata dia belajar agama dah masuk tahun ke-8. Baru dia dapat kekuatan untuk memberi salam kepada ahli rumah. Sebelum ni ustazah, betul juga Islam mengajar ustazah, cucu datang, apa semua datang rumah, hello, granny sihat ke? Gitu cakapnya. Hi, good morning, biasa. Tak salah ucapan-ucapan begitu dalam bahasa-bahasa lain. Bukan kita menghinakan mereka, tapi kan kita ada jati diri kita sebagai orang Islam. Memberi salam ni jelas dalam surah An-Nur ayat 61. Sunat sahabat-sahabat, walau kepada siapa pun. Kalau kita masuk rumah, tak ada orang di dalamnya, ulama mengajar kita, kenapa tiba-tiba sakit kat sini? Ini mesti terlelap yang sekejap tadi tu. Bantal, kepala saya terkehil ke mana. Sebab tak niat nak tidur pun. Niat nak landing sekejap. Lepas tu, macam-macam Ustazah Zai ni. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah hilang terus dah. Apa saya nak cakap tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, masuk kat dalam rumah yang tak ada orang.
Diajar oleh ulama kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kenapa Assalamu alayna, sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Makhluk Allah ni bukan manusia yang ada dalam rumah kita saja. Lagi rumah yang dah ditinggalkan berhari-hari tu, confirm ada makhluk lain datang. Tapi kita tak dengar lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak nampak lah dia. Kita outstation, tinggalkan rumah kita berhari-hari kan. Ada makhluk lain menghuni tu. Kan siapa makhluk lain itu? Mungkin malaikat, mungkin iblis. Dan di kalangan jin ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada yang Islam. Kan ada yang Islam di kalangan jin. Bila kita bagi salam Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, maksud memungkinkan yang soleh-soleh di kalangan jin yang soleh tak apa nak stay dalam rumah aku ni. Dia pun beribadah tumpang tempat rumah aku ni. Cuma kita jangan minta, betul ke Ustazah rumah saya ada jin? Ya kak, akak kalau masuk-masuk Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tapi jangan akak rasa Waalaikumsalam, dengar pula jin tu menjawab kan. Memang pitam depan pintu lah kita. Silakan menetap jin dalam rumah aku, nak pindah rumah lain dah. Kan? Maksudnya kalau tak ada orang dalam rumah, jangan Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum, tiba-tiba bawah meja kita Waalaikumsalam, pakat lari belaka. Jadi adalah ulama mengajar kita, kalau tak ada orang dalam rumah, bagi salam juga, tapi Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Okey? Subhanallah. Tapi kalau ada orang, walau siapa pun orang tu, hatta pembantu rumah, alah pembantu rumah je Ustazah, buat apa nak bagi salam? Kesian kita ni sahabat. Bagi salam orang-orang yang kita pilih sahaja. Bagi salam kepada siapa saja, hatta orang itu kita tak kenal, tapi cara pakainya kita kenal dia adalah orang Islam. Itu terbaik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita baca satu lagi ayat. Manakala hukum menjawab salam sunat. Apa dalilnya? An-Nisa 86. Wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diberi ucapan salam, maka balaslah dengan salam yang lebih baik, atau balaslah dengan yang sama dengannya. Assalamualaikum, orang kata Waalaikumsalam. Orang memberi salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Atau lebih baik maksudnya Waalaikumsalam warahmatullah. Tiba-tiba Ustazah Zaid Assalamualaikum warahmatullah, dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada pendapat mengatakan cukup setakat itu saja. Tapi ada juga yang mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tu dia. Ustazah panjangnya. Memang macam itulah, panjang. Lagi belajar macam-macam lagi panjang. Lepas tu Ustazah bagi salam kat depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kau duduk bagi salam je lah kat depan rumah, tak payah masuk. Aku nak sambung masak, aku nak ni kan. Cukuplah Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang juga kawan baik aku ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Islam sekadar nak mengajar kita, orang buat baik sekali, balaslah 2 kali. Orang tak buat baik sekali kat kita, kita belajar untuk pujuk hati buat baik dengan dia walau sekali. Cantiknya Islam. Dan setiap kali kita memberi salam, takkan cakap, itu kok berbenar kalau bagi salam macam tu. Kita biasa kalau Assalamualaikum, ada senyuman kan. So senyum tu automatically datang dengan senyum. Senyum tu automatically datang dengan salam. Jadi biasakan bila kita memberi salam, senyum. Takkanlah kalau bagi salam Assalamualaikum, kau tu Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak ada makna. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kau ingat apa? Assalamualaikum. Lepas tu apa dia jawab? Waalaikumsalam. Sebab dia jawab Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa dah lupa dah. Orang Melayu selalu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kom salam macam tu kan. Kom salam tak ada kena-mengena. Apa lagi kadang-kadang ingat lupa. Balaslah salam dengan salam yang lebih baik. Betul. Subhanallah. Hadis Nabi pula. Ayat Quran dah habis. Now sehubungan dengan salam, Kausair seorang penyair mengatakan,
Azah berucap salam kepadamu lantas pergi. Ini kisah suami isteri. Maka balaslah salamnya dengan jawapan yang setimpal. Hai Jamal, aduhai kiranya salam itu kepadaku, nescaya ku jawab dengan yang lebih baik daripada salamnya kepadamu, hai lelaki. Sepatutnya semua orang ada jiwa nak suka memberi salam. Kerana dengan salam itu insya-Allah bersamanya juga adalah dengan apa tu? Salam pun nak syarafun. Apa tu syarafun? Allahumma salli ala sayyidina. Kat Siti Ajah kenapa pula? Kat Mekah, Madinah masuk lift pun bagi salam. Apa ni? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga mereka daripada adik. Kenapa Siti Ajah, kenapa sahabat-sahabat? Itulah Ustazah kalau tengah ceramah payah sikit lah nak baca laju sangat komen anda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Yanti dah rindu Mekah Madinah lah tu. Semalam kami duk meraihkan Zan datang sini sebab hari ni dia ada kursus haji dia kan sahabat-sahabat. So kita pun nak menyantuni dia. Lepas tu kita pun cakap nak ikut. Lepas tu ustaz kata nak ikut boleh tak Datuk, cakap dengan lelaki dia kan. Lepas tu ustazah pun cakap dengan ustaz, masuk bang dalam bagasi boleh. Ustazah cakap masuklah dalam bagasi boleh. Lepas tu Datuk kata tunggu nak tambah kg dulu kan, sebab kalau tidak tak muat. Sabar je lah. Ingatkan suamiku muat lah kalau duduk dalam bagasi tu, tak muat rupanya. Kena tambah beratus-ratus lagi kan. Tak muat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada juga yang memberi salam dengan muka masam. Itulah hatinya lah tu kasih. Macam mana kita nak sebut? Macam mana kita bagi salam? Assalamualaikum. Kan? Latih sebab kita dah belajar. Orang buat gitu biar pergi kat mereka. Kalau kita mampu nasihat dia, tegur dia. Kalau dengan tegur tu menyebabkan dia lagi masam muka dengan kita, tak payah doakan dia. Sihan dia Allah. Kalau dia faham, dia takkan macam tu. So kita bila bagi salam iringkan dengan senyum. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu tak boleh lah sekum. Apa kau bondo lah. Ni perbuatan tu, alang-alang kita sekum, Assalamualaikum, pahala. Kumsam. Salah lah sahabat-sahabat, perbaiki Baik, berapa dah? Hal ini yang dianjurkan sebelum memasuki rumah adalah membaca doa berikut. Ada doa. Best lagi tak latah azan ni. Ada ayat Quran, ada hadis, ada doa. Disebabkan Ustazah lambat start tadi, saya habiskan dengan doa ini sajalah hari ni. Besok kita sambung. Besok Ustazah ada di TV Al-Hijrah pagi. Ustazah cubalah cuba untuk. Lepas tu lepas TV Al-Hijrah saya ada di masjid apa? Dekat Subang tu. Masjid Al-Madaniyah Alah tak ingat lah, semua jadual ada dekat Jajah. Masjid Al-Madaniyah kot. Nanti saya share dekat Facebook saya. Jom sahabat-sahabat yang berdekatan kita jumpa kat masjid besok di Subang. Lepas TV Al-Hijrah saya terus pergi sana. So maknanya kalau ada latah azan pun mungkin lepas Zuhur lah kot besok kan. Begitulah nanti saya selitkan juga. Doa ni, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya anak dia yang kecil 2 tahun yang sudah 5 tahun. Anak Siti Ajah meninggal 2 tahun lepas. Okey. Ya Kak dah 2 tahun. Sekarang anak dia yang kecil 2 tahun yang sulung. Okey, faham. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluarku ini. Kita masuk rumah, masuk situ dan bila nama rumah kita, biasalah kita keluar masuk. So ada doa yang diajarkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluarku ini. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kita sebut perkara macam ni diajar dalam Islam, tapi kita tak nak menghargai, kita tak nak menghayati, kita tak nak mengamalkan dalam kehidupan hari-hari kita. Masya Allah.
Oh, suami adik. Okey, Siti Ajah bercerita. Aku kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa pula yang meninggal ni? Masya Allah sahabat. Hari-hari kita mendengar kematian kan. Semoga Allah kuatkan jiwa seorang yang masih bersedih dengan kematian. Jom kita belajar bahawa memang ada saja berita kematian. Dulu giliran kita, sekarang giliran orang lain. Sekarang sedang giliran orang lain. Bersiap sedialah untuk giliran orang-orang yang kita sayang pula. Bersiap sedialah untuk giliran diri kita sendiri pula. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, apa yang kita nak sebut? Kasih Nurul Isya kata, jiran renovate rumah yang tak dengar. Saya tutup kuliah pada hari ini sampai muka surat 541. Besok kita sambung faktor lain ni. Tadinya Ustazah berangan untuk habiskan bab ni sebab macam insya-Allah boleh habis, tapi sebab kita dah lewat tadi, kesilapan Ustazah, maafkan Ustazah, maafkan saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Insya-Allah yang penting semalam saya sembang dengan sahabat tim khidmat, apa rahsia La Tahzan ni? Sebab Ustazah dah 20 tahun mengajar, Ustazah tak rasa ukhuwah sehebat ukhuwah La Tahzan ni. Sebab saya duk study juga, apa specialnya, apa bezanya. Jadi saya dapat satu jawapan sahabat dan dipersetujui oleh sahabat tim khidmat malam tadi kami bincang. Sahabat, rahsianya adalah online is pertamalah hikmah PKP kan, kita jumpa orang bukan daripada orang depan mata Ustazah, satu taman Ustazah saja, dari mana-mana. Tetapi ada juga kuliah-kuliah Ustazah yang online, tapi tak rasa macam sehebat ini ukhuwahnya. So apa rahsia sebenarnya? Allah meremang bulu roma nak cakap. Rahsianya adalah La Tahzan ni kita buat hari-hari. Maka di sini Ustazah belajar, patutlah Nabi tu selalu cakap kat kita, yang dicintai Allah adalah yang kita buat sikit tapi hari-hari. Sahabat, saya dapat rasa benda yang hari-hari. Jadi ibu ayah, jangan penat nak menasihat anak-anak hari-hari. Para isteri, jangan penat nak bercakap baik dengan suami hari-hari, mendoakan dengan keikhlasan hari-hari. Sang suami, jangan penat nak mendidik isteri yang hari ini belum mau ke jalan-jalan ilahi hari-hari. Bukan membebel sahabat, lain. Bebel kosong, telinga kanan keluar telinga kiri. Orang penat menyampah rimas nak dengar. Tapi hari-hari sahabat, dengan doa, dengan kasih sayang. Nanti dalam bab ini pun kita belajar, bercakaplah dengan suara yang lembut, dengan nada yang lembut sahabat-sahabat. Itu lebih mulia berbanding kita menasihat dengan cara yang keras. Subhanallah. Walaupun memang ada orang macam kawan sekolah saya sekarang jadi doktor PhD. Sahabat tahu dia siapa? Sebab dulu SPM dia tak lulus. Memang budak nakal kat sekolah. Kita terkejut. Ada doktor PhD. Korang tahu tak aku berubah sejak bila? Sejak aku kena lempang dengan cikgu tu. Terkejut aku selama ni cikgu tu baik. Aku memang kena lempang dengan cikgu tu. Aku memang tak fikir lain lah. Aku nak buktikan kat dia budak nakal ni boleh. Now dia jadi doktor sahabat-sahabat. Ada PhD. Daripada luar negara lagi. Ustazah yang konon dulu masih sekolah. Allah, lemah gelap, gemalai, lemah lembut gitu konon kan sahabat-sahabat. Tak ada PhD. Tak apalah tak ada PhD. Yang penting jangan jadi pakar hasad dengki. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, buat baik hari-hari. Bye-bye.